Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayat yang telah dibaca biiznillah, ayat 37 surah Fussilat. Firman Allah mafhumnya, dan di antara tanda kebesaran Allah, tanda Allah itu wujud, ialah di antaranya adanya malam dan siang, matahari dan bulan. Maka janganlah kamu sujud kepada matahari dan bulan itu, tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan segala-galanya. Jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah,
dan benar-benar paham erti ubudiyah, penyembahan kepada Allah. Saya mengambil ayat ini dijadikan tajuk malam ini untuk mengajak muslimin dan muslimat. Sudah 4 hari kita berada pada tahun baru 2023. Takkanlah sebagai seorang yang beriman, yang rajin menuntut ilmu, yang kerap hadir ke masjid, takkanlah kita tak nampak Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermula pertukaran tahun itu sudah tentulah bermula dengan pertukaran malam dan siang. Tuan-tuan muslimat, ada 2 ayat dalam suratul Qasas untuk sama-sama kita renung, berfikir dan menghadirkan dalam hati kita betapa agung dan haibatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 ayat yang ingin saya baca biiznillah berkait rapat dengan siang dan malam, dan sudah tentulah berlakunya pertukaran tahun kerana perselisihan siang dan malam, ikhtilafil laili wan nahar, akan menghasilkan hari yang baru. Dan sudah tentulah apabila jumlahnya 365 hari, tahun barulah setahun. Ayat 71. Mula-mula saya nak baca dulu ayat 71 suratul Qasas. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidya' afala tasma'un. Inilah indahnya Al-Quran. Dan di antara perkara yang dituntut apabila kita berdamping dengan Al-Quran ialah menggunakan akal kita semaksimal mungkin dalam memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Itu wajib. Jangan berlegar pada dapat pahala saja. Baca Quran nak pahala. Betul, dapat pahala. Tapi up sikit. Guna akal, fikir. Tengok ayat tu 71 Al-Qasas. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, ara'aitum, beritahu, suruh beritahu kita,
Tanya manusia tu, ara'aitum, apa pandangan mereka? Apa nanti jadi pada mereka? In ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Allahu akbar. Wahai Muhammad, kekasih aku, cuba tanya mereka. Cakap dengan Abu Jahal tu, cakap dengan manusia ni, beritahu mereka apa dia. Suruh mereka fikir, apa jadi hidup? In ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Kalau aku menjadikan malam sampai kiamat. Tuan, fikir tak? Malam sampai kiamat. Cuba fikir sekejap. Tak ada siang. Malam sampai kiamat. Tuan-tuan boleh bayang tak hidup kita semak lagu mana? Hitam, gelap. Dah lah kulit hitam. Gelap ya. Saya sekali nampak mata satu pun isap okok. Bawah pokok. Nampak 3 mata. Rupanya 3 orang tengah isap okok. Gelap aja. Cuba bayang hidup. 13 Februari ini sidang parlimen hari pertama. 24 Februari belanjawan bajet. Kalau Allah buat malam sampai kiamat, agak-agak berapa banyak kilang torchlight kerajaan nak kena beno? Tolong jawab. Ai torchlight kosong saja ke? Bateri? Kilang bateri? Berapa banyak duit rakyat terpaksa dilaburkan, dikeluarkan hanya untuk bina kilang torchlight dan kilang bateri. Sebab malam sampai kiamat. Bateri kereta, bateri nak suluh buah durian. Torchlight besar tu. Banyak nak buat. Allah tanya. Mbak tak fikir ke? Kalau aku buat in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah, aku buat malam sampai kiamat, mampu kita? Apa nilai hidup gelap macam ni ya? Jogging pun takut. Takut dirogol dia orang. Kan ada nyonya kena rogol. Umur 75 jogging, rogol dia orang. Kawan masuk paper. Kawan tu ingat 17 kot. Dalam samar-samar kegelapan subuh pagi. Mampui nyonya. Masuk paper bukan kita fitnah. Tuan-tuan, semak hidup. Bantailah hujan. Macam saya datang ni hujan. Dengan gelap, Allah. Wiper pula jenis mati syahid. Pergi. Allahu Akbar. Allah tanya ayat 71 Al-Qasas. Allah kata kalau aku buat sarmadan ila yaumil qiyamah. Itu Allah tanya. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidya. Aku nak tanya nombor 2, kata Allah. Siapa dia Tuhan selain aku? Man ilahun ghairullah. Siapa dia Tuhan selain aku Allah yang ya'tikum bidya, yang boleh bagi cahaya pada kamu. Besok pagi insya-Allah terbit matahari. Allah tanya, siapa bagi matahari cahaya tu ke hampa? Kalau tak aku, nak lawan Allah lagi. Nak lawan Quran lagi.
Nak benci ulama lagi. Nak suruh kebenaran tunduk pada dia. Lawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. 71 Suratul Mu'minun. Allah kata, kalaulah kebenaran kena tunduk pada nafsu manusia, perangai manusia hari ni, dia ndak Quran tu tunduk kat dia. Dia ndak halal haram tu ikut nafsu dia. Dia ndak apa Nabi sebut tu ikut nafsu dia. Bukan dia kena ikut halal haram. Bukan dia kena ikut cakap Nabi. Bukan dia kena ikut Quran. Allah tanya, Allah beritahu ayat 71 Al-Mu'minun. Allah kata kalau itulah perangai hampa, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Hancur alam ni, hancur langit bumi. Laku perangai pok-pok tu. Tak mau dia tunduk kepada kebenaran. Nak lawan Allah juga. Allah tanya, aku tak buat. Kalau aku buat boleh, tapi aku hadirkan cahaya. Lalu bila hadir cahaya, Allah tanya lagi. Ayat selepasnya 72 Al-Qasas. Tadi 71. Allah tanya pula 72. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Allahu Akbar. Allah tanya pula. Dah datang matahari, datang cahaya. Allah tanya pula, katakan wahai Muhammad, beritahu mereka, kalaulah aku buat an-nahar, siang itu, sarmadan ila yaumil qiyamah, aku buat siang tu sampai kiamat. Semak tuan-tuan. Siang sampai kiamat. Nak tidur apa tak boleh. Lori tanah duk ke hulu ke hilir. Projek berjalan 24 jam siang. Tak semak tuan. Matahari duk tentu. Hancur hidup. Lalu Allah tanya, man ilahun ghairullah. Siapa dia Tuhan selain Allah? Ya'tikum, yang akan datangkan kepadamu lailin taskununa fi, mendatangkan malam yang dengannya kamu boleh beristirahat. Ayat-ayat macam ni ajar kita fikir betapa Allah bila silih gantikan malam dan siang, tiada dibuatnya siang sampai kiamat, tak ada dibuatnya malam sampai kiamat, tapi ikhtilaf, perselisihan, pertukaran malam dan siang, adadas sinina wal hisab, sehingga kamu boleh menghitung tahun dan juga kamu boleh tahu bila nak mengerjakan haji, puasa dan sebagainya. Satu benda yang akan kita pasak selepas itu ialah bila bertambah tahun, bersilih ganti malam dan siang, datanglah tahun yang baru, maka sudah tentulah persoalan utama kita, banyak manakah amalan kita. Jemaah yang nombor 2, umur dah kuih naik kan, setahun datang umur bertambah, maknanya kita punya modal semakin kecil. Imam Ghazali pesan, modal kita dah makin nak habis.
Kalau bateri dia mula nak weak, dan dah 60, dah 70, dia mula nak weak dah bateri tu. Jalan pun melelong, langgak kayu pun jatuh, syahid terus. Kan? Sergah dia anjing pengsan. Tapi rokok steady. Apa pun rokok tetap pilihan hatiku, walau melelong jalan. Tuan-tuan, bila itu berlaku, itulah yang Imam An-Nawawi pesan dalam Riyadhus Salihin. Kamu mesti menambah amal di hujung-hujung umur. Dah 60 dah, tak teringin ke nak pergi masjid? Dah 60 dah, hati tertawan lagi dengan kedai kopi. Ni apa cerita ni? Dah 60 dah, tengok akaun tabung haji sekupang pun tak ada. Bukan tak mampu, tapi alasan dia pergi haji dah tiap-tiap hari dam haji. Mampu modal tinggal sikit. Entah boleh jamin hidup seminggu lagi. Entah boleh jamin yang kata seminggu, saat lagi nak keluar masjid. Tak tentu boleh menyawai. Maka Imam An-Nawawi pesan, kamu dah hujung-hujung usia, kamu kena banyak beramal. Apatah lagi pesan Aba Bakrin. Teringat ni bulan Jamadil Akhir atau Jamadil Thani. Jamad makna beku. Jamadil Awal, beku awal. Jamad. Kita belajar bahasa Arab ada isim, jamad. Tu yang datang kalimah jumud. Hang ni otak jumud betul lah. Daripada kalimah jamad. Jamad makna beku. Kita belajar bahasa Arab ada isim jamad. Beku. Ni meja beku lah. Isim jamad. Jamad jumud. Hang ni otak beku. Tak boleh fikir langsung. Begitu. Kan selalu kita sebut jumud. Daripada kalimah jamad. Bila kata Jamadil Awal, beku yang awal, permulaan musim sejuk di Makkah Madinah. Bila sebut Jamadil Thani atau Jamadil Akhir sekarang, maka penghujung, ending bagi musim sejuk. Dia nak habis lah ni. Dia nak masuk Rajab. Dia masuk Rajab, panas lit-lit, kata orang Kedah. Panas berdentin. Panas. Bila masuk Rajab, masuk Syakban, masuk Ramadan, membakar. Panas. So Jamadil Akhir, teringat saya, berlaku satu peristiwa, iaitulah kewafatan Aba Bakrin radhiyallahu anhu. Aba Bakrin wafat Jamadil Akhir. Tak mau cerita tentang kewafatan dia, teman setia Rasulullah. Saya nak quote satu ucapan dia yang boleh kita ambil jadikan pengajaran dalam konteks relationship dengan beramal. Ucapan ini dimuatkan oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad pada jilid yang kedua. Dia ada 2 jilid. Imam Ibnu Hajar bermazhab Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Imam Ibnu Hajar disebut otai dalam mazhab Asy-Syafi'i. Imam Ibnu Hajar punya hebat dia, sampai ulama berbincang tentang keilmuan, tentang hebatnya ilmu Imam Ibnu Hajar Asqalan, sampai ulama kata, kalau ada mazhab yang kelima, mazhab Imam Ibnu Hajar. Tu dia ilmu dia. Ulama kata cukup dah takat Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Cukup 4 mazhab.
Tapi kalau nak buat nombor 5, mazhab Imam Ibnu Hajar. Begitu ilmu dia. Allahu Akbar. Dia tulis dalam kitab dia Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad akan ucapan Aba Bakrin, di mana Aba Bakrin pernah berkata, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinah. Indahnya ucapan. Bukan hadis, ucapan Aba Bakr. Kata Aba Bakrin radhiyallahu anhu, manusia yang tak sempat ambil kitab di tangan kanan sudah masuk syurga dengan Rasulullah. Tak dan nak ambil kitab. Dia berkata, man dakhalal qabra, siapa yang mati dakhalal qabra, dan masuk ke dalam kubur. Dah mati masuk kubur kan, masuk emporium pula kan. Man dakhalal qabra, siapa yang mati kemudian dakhalal qabra, masuk ke dalam kubur, bila zadin, dalam keadaan tiada berbekal atau tak cukup bekal. Mati, masuk alam barzah, la zadin, ditafsirkan oleh Ibnu Hajar, la zadin itu maknanya tiada bekalan, tak ada amalan. Na'udzubillah, ya Allah, na'udzubillah. Kata Aba Bakrin, faka'annama rakibal bahr bila safinah, maka samalah hidupnya di alam barzah itu laksana orang yang berenang di tengah lautan, tanpa kapal, tanpa perahu, tanpa bot. Dia gunakan dua tangan, dua kaki dia. Dia redah laut Cina Selatan yang sedang bergelora. Agak-agak lama mana dia boleh pergi? Boleh fikirkan? Dia cross laut Cina Selatan tanpa guna kapal, guna feri, guna apa pun. Dua tangan saja dan dua kaki. Laut Cina Selatan bukan pantai Morib, bukan Port Dickson, South China Sea. Tu open air, open sea. Jaws bawah tu tak tahu punya banyak. Agak-agak lama mana dia boleh berenang. Bagilah dia 3 minit. Confirm dia lemas. Tu Aba Bakrin sebut. Orang yang mati dan masuk dalam kubur tak ada bekal, samalah macam orang berenang di lautan tidak menggunakan apa-apa. 5 minit, 3 minit, lemas dan tenggelam. Itukah yang kita mahu? Ketika kita sudah berpisah dengan dunia yang akan binasa ini, sampai masa saya, tuan-tuan, semua kita nanti akan berpisah dengan dunia ini. Kita akan mula enter, kita akan mula masuk fasa pertama akhirat, iaitulah barzakh. Tuan-tuan muslimat boleh bayang ketika kita keseorangan. Terkapai-kapai. Tunggu doa bini. Bini pikaran rambut. Bini dok sibuk. I am busy, you know, kata bini dia. Bini dok karan rambut. Dan bini join parti Tupperware. Mesyuarat parti Tupperware. Kesana kemari. Tok laki di alam barzah kena belasah.
Tunggu doa anak. Anak duk main gitar, angkat tayar depan. Tuan, sebab itulah saya teringat pesan arwah Ustaz Ismail Qamus. Ingat, ada sekali dia pesan. Dia kata, kita ni jangan duk harap sangat kat orang. Kita kena build up kita punya keselamatan di negeri akhirat. Jangan duk harap sangat kat orang. Kata arwah Ustaz Ismail Qamus. Dia kata, lama mana bini nak menangis? Maaf sebut, lama mana? Boleh pencen tok laki, karan rambut lagi. Maaf sebut, no, ni reality. Hak tok laki, lagi awal berhenti menangis, nikah baru. Sebab dia tak ada iddah. Mana ada jantan iddah? Iddah orang perempuan saja. Dan memang lelaki macam tu. Ada seorang anak murid saya di Langkawi. Nama masjid dirahsiakan demi keselamatan dia. Umur dia dekat 80 tahun. Nama dia pun saya rahsiakan. Saya mengajar di tempat tu tiap-tiap bulan. Rahsia lah nama tempat tu. Saya pergi bulan lepas mengajar. Kawan-kawan tunjuk video dia akad nikah, kahwin baru. Umur dekat 80. Bini meninggal. Tak apalah, bini dia meninggal. Yang kata lelaki ni, saya tanya, lama mana dah bini meninggal? Kata baru 2 bulan, sebulan ke 2 bulan, begitulah. Saya tengok video dia akad nikah, relax. Orang lama, veteran, umur 80. Pegang mic tu, aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya sejumlah itu. Cik, dia pun letak mic. Saya tengok video tu. Lepas tu kamera tu fokus ke isteri dia lah. Oi, saya tengok boleh tahan, umur dekat 50 lebih, dia dekat 80 tu. Segak lagi lah orang perempuan dia tu. Pada mata saya lah, segak lagi lah. Tak apalah jodoh. Nak sebut apa? Kita lagu tu, lelaki dia tak boleh tuan-tuan, dia sunyi sungguh. Sebab itu tuan-tuan muslimat, jangan halang lah kalau mak meninggal, lepas tu ayah nak kahwin lagi. Banyak yang saya, anak-anak murid report, anak tak bagi ustaz. Kesian tengok orang tua tu. Ada. Anak tak bagi, kata, bang awak tak kahwin bang. Kita bukan boleh duduk seorang. Saya kata, Nabi Adam duduk dalam syurga bang. Syurga nikmat ni tak saya cakap lah. Tapi duduk seorang. Allah cipta Hawa, teman untuk dia. Walau syurga bang. Syurga ni minta apa dapat. Wah, abang tak mau kahwin. Saya tengok dia berjalan naik londeh dah seluar dia. naik sampai tinggi 3 selendor dah aku tengok abang jalan. Nikah lah bang. Apa jawapannya? Anak tak bagi. Saya kata, ya Allah, ya Tuhan, tak usah buat lagu tu. Hampa dera perasaan. Cakap je terang tuan, saya kehilangan isteri. Saya tahulah sunyi dia. Meninggal isteri, saya tahu sunyi. Kita tahu perasaan tu kita rasa. Sebab tu kena kahwin. Dan aku dah kahwin. Sebab kita nak teman. Sungguh, lelaki lain, perempuan tak apa. Perempuan dia, saya bawa jemaah haji tuan. Saya bawa swasta. Kadang-kadang anak-anak murid ni, perempuan-perempuan, anak-anak murid kita yang ikut, umur 40, umur 38, laki meninggal dah. Kerja hebat-hebat, pensyarah universiti, engineer, mengaji US, mengaji Scotland, Glasgow. Saya tanya, awak tak mau kahwin? Umur 38, umur 40. Dia jawab apa? Tak apalah ustaz, macam ni pun okey lah. Tu jawapan. Kita kera okey lalu.
Nak sebut dia apa? Sunyi tu lelaki. Lain perasaan. Sungguh tuan-tuan. Sungguh perasaan tu lain. Sunyi. Dia mula bila sunyi tu dia main macam-macam. Setan mula masuk, Nabi kita teriak. Sedangkan hukum menyebut makruh menangis, tidaklah haram. Makruh menangis setelah isteri masuk dalam liang lahat. Setelah orang yang meninggal masuk dalam liang lahat, maka hukum dia makruh kita menangis. Bukan haram, makruh aja. Itu pandangan ulama. Nangis bila waktu meninggal tak apa, dah masuk lahat, itu selalu nangis dah. Tahan, redha dengan ketentuan Allah. Tapi kalau menangis juga hanyalah makruh. Tu kita nak duk sorang-sorang. Ustaz Ismail Qamu Arwah kata, jangan duk harap sangat dengan orang lain. Lama mana kata arwah mereka nak ingat kita. Laki tak dan bulan jalan. Tak dan. Perempuan bolehlah bertahan. Macam anak murid saya tu, Alhamdulillah tak kahwin. Alhamdulillah. Saya masih kontak anak-anak murid saya dalam WhatsApp yang pergi haji dengan saya. Alhamdulillah. Sebab mereka kata, tak apalah Ustaz, didik anak-anak daripada anak apa semua. Mengaji hebat, kerja hebat, tapi tak mau. Itu lain jiwa perempuan. Dia dengan anak-anak dia kuat dah. Kita jantan anak kadang buat semak kan? Anak lah mensemak aku menikah orang. Dia lain. So Ustaz Ismail Qamu Arwah kata, jangan harap dengan orang sangat. Sebab kata arwah, dia akan lupa kat kita. Lama mana dia nak ingat? Kecuali dia betul-betul cinta kasih dia tu memang sampai mati punya. Dia tak ingat dah. Dia nak wakaf dia lupa dah. Sedekah pun dia tak peduli dah. Tak ada dah. Dia tak ingat dah. Dia ingat sebulan dua, lepas itu dia lupa dah. Nah, kita sorang-sorang, kata arwah Ismail, Ustaz Ismail Qamus. So build up kita punya amalan. Mengharapkan orang lain kadang-kadang kita bimbang. Anak-anak lama mana silap-silap belum buh batu nisan lagi, dia bergaduh dah harta pusaka kita. Ada kes? Ada, berlambak. Gaduh dah. Berebut. Ayah kereta 3-5 berebut. Gang kunci lambung. Mampu hilang dia kata. Kereta pula mewah-mewah. Hak jenis import punya. Allah. Dia pederah tu lah. Pak dalam. Kok lah nak kirim Fatihah. Kok lah nak... Takut tuan-tuan. Berapa ramai kubur mak ayah semak, anak tak pergi tengok. Berapa ramai? Berapa ramai pula tersilap kubur hari raya baru nak pergi. Tersilap kubur, mengulang babak ibu mertuaku Pi Ramli. Teriak kat kubur orang lain. Kacau. Kubur mak semak. Iya tuan-tuan, ini realiti. Sebab anak tak ingat dah. Tu yang arwah Ustaz Ismail Qamu pesan. Hang bina amalan hang sendiri. Betul, ada benda yang kita boleh harap. Doa anak-anak. Betul, sedekah jariah. Ilmu yang kita menafaatkan. Betul, tu Nabi sebut takkan putus. Tetapi kita nak sebut realiti manusia. Begitulah. So, kena faham. Kita makin bertambah umur, amalan macam mana? Dan apakah rugi kita nak buat amalan walaupun kecil? Cuba tuan-tuan bayang dalam suatu hadis yang sahih. Saya tak ingat matan tapi ingat mafhum. Nabi kata ada orang, hadis sahih, dimasukkan ke dalam syurga hanya semata-mata dia alih duri tengah jalan. Tu lah. Kalau kita batu ke, kayu ke, nanti orang lalu langgar, jatuh motor dia, cedera dia. Kita pun ambil, letak, lempar ke tepi. Nabi kata ada manusia yang masuk syurga kerana itu. Bukan dia tak semayang, dia semayang. Tapi angkat takbir ya, lepas ke pulau Honolulu, Hawaii. Apa tu imam baca haram dia nak ingat.
Puasa, sok tak makan. Ataupun makan sok awal pukul 1 pagi. Lepas tu tidur. Kan? Tidur subuh gajah pula tu. Mampus. Tapi puasa. Allah. Sedekah RM1 tiap-tiap minggu RM1. 4 minggu RM4. Ada ekstra Jumaat 5 minggu RM5. Sebulan 5 kali 12 RM60 setahun. Derma dia. Sampai bini dia panggil abangku RM1. Gelar bini ke dia. Dia kira RM1 lah. Dia kata jadilah bagi kak. Hak tu orang lain berlumba-lumba. RM10, RM10,000. Duit banyak. Dia duit banyak kak. Tapi dia RM1 lah. Dia tak banyak. Tuan, Nabi kata ada orang masuk syurga, kes itu lah. Kes halihkan halangan tengah jalan, Allah masukkan dia dalam syurga. Tak ada rugi kita beramal. Walau sebesar zarah. Kan Luqman nasihat. Seorang lelaki, ulama bahas, seorang lelaki yang hidung dia pesek, penyek, kulit dia hitam, rambut dia keriting, dia tak cantik. Ada seorang pelajar PhD bagi dekat saya data-data tu. Walaupun kita dah baca sebelum tu, tapi sekadar dia nak kongsi maklumat, saya terimalah, tak ada hal, kita pun baca. Dia tengah buat PhD. Hidung penyek, kulit hitam, rambut keriting, bibir tebal. Itulah Luqman. Ulama berselisih pandangan. Pandangan pertama, orang Sudan, Afrika. Pandangan kedua, Habasyah, Ethiopia, Afrika juga. Ceritanya negro lah, senang. Negro lah, Afrika. Hak Afrika kulit putih, hak bawah ya. Tu Afrika Selatan tu, dasar apartheid tu. Yang tu lah putih. Naik atas Afrika Selatan, semua gelap. Negro. Tapi dia punya hebat. Allah angkat darjat dia. Sampai nama surah untuk dia. Luqman. Kata-kata dia penuh hikmah. Sebab tu digelar Al-Hakim. Al-Hakim maknanya dalam teks yang budak PhD tu hantar kat saya pun baca sikit. Al-Hakim tu maknanya bukan sekadar bijaksana, tetapi ucapan dia, tindakan dia mampu merubah manusia. Itu dia. Allah kan boleh bacakan dalam surah Luqman rentetan nasihat dia pada anak dia, antaranya soal amalan. Innaha, wahai anakku, jika sekiranya ada min khardalin, habbat min khardalin, fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Hei anak yang aku sayang, kalau mu buat baik, mu buat jahat, khardal, besar debu, besar atom, substance, yang atom dulu teori tak boleh dipecahkan. Waktu saya belajar engineering dulu, dia ajar atom tak boleh dipecahkan. Nowadays kita boleh pecahkan atom. Sekarang punya saintis boleh, atom boleh dipecahkan, diuraikan. Atom dulu tak boleh, teori baru boleh, teori lama tak boleh. Atom boleh dipecahkan. Itu teknologi otak manusia. Tuan-tuan muslimat, sebesar itu kata Luqman, engkau buat amal baik. Atom ni ya Karim ya Rabb, mana boleh tengok? Teori is there. Ada atom, ada kita punya nukleus, macam-macam. Untuk setiap matters, setiap benda, setiap mass, mesti ada benda tu. Atom dia, nukleus dia, proton dia, neutron dia, dia mesti ada. Membentuk mass, membentuk benda itu. Cukup tak tahu nak habaq punya kecil.
Luqman kata, "Hei anak, hak yang kamu buat besar kecil atom tu, dia duduk pada sakhrah." Ma makna sakhrah? Sebuah batu yang besar. Au fis samawat, atau duduk di langit yang luas. Au fil ardi, atau berada di bumi yang luas. Can you imagine? Sebesar atom amalan kita duduk di sebuah batu yang besar. Can we see with our naked eyes? Impossible. We cannot see. Sakhrah, batu besar, duduk atas batu besar tu ialah amalan kita besar debu. Nampak ke? Tak. Au fis samawat, atau di langit, disebut dengan jamak fis samawat, langit-langit. 7 petala langit. Terselit amalan kita besar debu. Nampak ke? Impossible. Atau fil ard, di bumi. Oi, bumi luas. Bumi luas. Batu duduk depan tak nampak, tersadung habis. Ni kan pula amal besar debu. Mana nampak? Luqman kata, ya'ti bihallah. You don't have to worry, kata Luqman. Don't be sad, don't be worry. Allah akan hadirkan, Allah akan bayar. Even as tiny as atom. Sekecil itu Allah akan bayar. Nampak tak? Allah galakkan kita buat baik. Allah galakkan kita beramal. Allah suruh kita buat amal soleh. Sebab walau sebesar debu, aku akan bayar pahala dia. Dan sebesar debu juga kamu buat jahat, aku bayar dosa dia, aku balas. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini kita, tuan-tuan. Baik itu saya pernah sebut. Kalau saya pernah sebut ni, saya minta maaf, saya ulanglah 2 kali. Saya pernah sebut di qaryah saya, di Masjid Bandar Laguna Merbuk. Kalau saya tidak outstation, maka subuh saya di situlah, di qaryah saya. Maka sebelum masuk main gate Masjid Andalusia, Bandar Laguna Merbuk, sebelum masuk, pasti tepi pintu tu akan ada, sebelum masuk subuh, sebelum subuh, pasti sebuah kereta Protonwira warna biru. Akan keluar daripada kereta ini seorang nyonya. Nasib baik tak amoy. Kalau amoy aku tackle, gurau je. Nyonya pakai seluar pendek, buka bonet kereta. Orang tak azan lagi ni, belum azan lagi. Dalam pukul 6, sekarang dah lewat kan. Katalah pukul 6 dia datang. Buka bonet kereta, dia bawa keluar Friskies. Seberang sana, opposite main gate Masjid Andalusia, shop houses, many shop houses. So ada kucing sedang menunggu, 4-5 ekor. Kucing tu tunggu standby, tak risau kok. Kucing tu tunggu 4-5 ekor. Sampai saja kereta Protonwira biru ni, kucing ni berlari. Si nyonya ni dia buka bonet, bawa keluar Friskies. Tabur atas tar ke? Tak. Lapik dulu kertas surat khabar. La ilaha illallah. Kapi. Cina. Ambil kertas surat khabar, lapik, baru tuang Friskies. Kucing mengap. Kemudian dia dah tengok, dia pun tutup bonet, jalan. Itulah rutin dia tiap-tiap pagi. Tuan-tuan bayang kapi. Orang kapi, Allah kata apa? Ayat 23 Al-Furqan, juzuk 18. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura.
dan kami jadikan amalan mereka menjadi debu-debu yang berterbangan pada hari kiamat. Allah declare amalan orang kafir tak ada nilai pada hari kiamat, jadi debu. Cuba fikir, kita terajang kucing, pi market jumpa kucing OKU tinggal 3 kaki. Satu dah kena kerat. Pi market tengok, kena kerat kaki. Kadang saya tanya kawan-kawan jual nasi, siapa kerat? Menguncung. Hak jual nasi pun ni angin. Kedai mana? Tak bercakap dah. Kadang-kadang orang Islam, kucing tu curi ya seekor ikan kembung pun syahid, tinggal 3 kaki. Astaghfirullah. Cina kafir yang tak Islam sanggup bangun pagi pergi bagi makan kucing tu, tunggu 4-5 ekor, tahu dah rutin dia letak dalam minda dia. Tak lagi kita punya breakfast sampai. Depa tunggu tepi jalan. Ya Allah, ya Tuhan, Tuhan, orang kafir macam tu, tiba-tiba kita buat tak kisah. Kita buat tak kisah. Sedangkan Islam, sekecil yang kamu buat, bermula daripada buang duri, buang halangan tengah jalan, sampailah kamu ndak, kamu berjuang, berjihad sabilillah, mahu lihat Islam tertegak, semua tu Allah balas dengan kebaikan. Tak di dunia, tunggu akhirat. Firman Allah 39, 40, 41 surah An-Najmi, surah 53 juzuk 27 bermula ayat 39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan tiadalah manusia itu melainkan apa yang dia usahakan. 40. Wa anna sa'yahu sawfa yura, kemudian apa yang dia usaha tu sawfa yura, dia akan tengok nanti pada hari kiamat aku balas. Summa yujazahul jazaa'al awfa, kemudian setelah dia melihat amalannya, aku akan balas dia jaza dengan balasan al-awfa. Awfa, al-awfa, wafa, al-awfa. Wafa makna apa? Sempurna. Al-awfa, terlalu sempurna. Aku balas dengan paling sempurna. Don't worry, buat baik je. 39, 40, 41 An-Najmi, penghibur kita. Tu jangan kita berhenti bersedekah, berbuat baik. Allah sampai Nabi pesan, kamu tak ada apa nak bagi dah, maka jumpalah orang dengan talqin wajh, dengan wajah yang berseri, senyum. Nak bagi duit tak ada, nak bagi makanan tak ada, orang susah, tapi jumpa orang salam senyum. Nabi kata senyum tu pun hang buat dapat balasan. Jangan senyum kat tiang seorang-seorang. Api. Telefon polis cepat, Tanjung Rambut. Wal-'iyadzabillah. Itulah sedikit pesanan muslimin dan muslimat untuk diri saya dulu. Sebab nak sembang bab azam tahun baru ni, memang tadi dalam Facebook ada siapa entah upload azam tahun baru umpama sampan. Lepas tu gambar sampan, saya tak baca habis lagi, gambar sampan, scroll lagi ke laut. Saya gelak seorang, kata mangkuk betul ya. Azam tahun baru gambar sampan, bawah ke laut. Lagu itulah kita. So nak sembang-sembang azam tu takut tak terbuat, ke laut jawab dia macam sampan. Maka saya sebutlah sedikit, tingkatkanlah amalan. Kalau dulu baca Quran 1 muka surat, lah kita up sikit 2 muka surat. Begitu. Upgrade kita punya amalan, insya-Allah. Allah ni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tak beratkan kita. Takat mana kita mampu. Itu kena faham.
kasihnya Allah. Yang penting jangan berhenti beramal. Hak mana kaki RM1, uplah sikit RM2. Janganlah RM1 aja. Uplah sikit RM2 ke RM3 ke. Begitu. Kita menambah sampailah kita jumpa Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dulu. InsyaAllah jumpa bulan hadapan. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.